Okay, dah 95 minit. Jadi sementara tunggu yang lain, kita mula dululah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, minggu lepas kita dah habiskan topik hukum linear. Jadi um, dekat sini, okey, saya nak beri sedikit catatan lah. Okey, sekejap. Okey, di sini, okey, um, untuk tingkatan 4 memang tak ada tiga ni lah. Okey, tingkatan 5 dia ada extra topik dekat sini. Okey, so cadangan saya adalah hari tu kita dah habiskan nombor indeks, pengatur caraan linear, kemudian hukum linear pun kita dah habis. Okey, so modul dia asing. Jadi mana-mana yang baru daftar kelas nanti awak boleh dapatkan modul tu secepat yang mungkin lah sebabnya benda tu dah di on the way. Okay, benda tu on the way. So, yang dah dapat, awak boleh rujuk balik recording kelas mana yang terlepas. Bagi yang belum dapat modul tu, awak kena tunggulah. Okay, benda tu on the way. Alright. So, untuk hukum linear ni, saya harap semua dah settle. Cuma ada beberapa soalan yang kamu perlu siapkan. Okay, so kalau kamu buat semua, insya-Allah hukum linear tu adalah sesuatu yang mana kamu boleh score 10 markah lah. Okay, pastikan boleh dapat 10 markah. Alright, so dia tak boleh dapat 10 markah kalau kamu tak buat latihan. So, kena buat latihan. Okay, sekarang saya skip hukum indeks. Okay, hari ini kita nak sambung ke topik yang seterusnya iaitu geometri koordinat. So, geometri koordinat juga ada range markah 8 hingga 10 markah. Jadi, hari ini saya akan cover lah 3 soalan sahaja. Kemudian minggu depan 3 soalan lagi. So, ada 6 soalan dan diiringi dengan 2 soalan latihan untuk kamu. So, total soalan kita ada 8 soalan. Okay. So kamu boleh buka dekat muka surat 50. Okey. So muka surat 50 tu adalah geometri koordinat. So ke geometri koordinat ni kita ada 8 soalan sahaja. Okey, soalan satu, soalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Sebab tu habislah. Cumanya soalan yang kita akan belajar hari ni adalah soalan satu, 2 dan soalan 3 sahaja. Okey. Alright. So, saya harap semua dah bersedia. Kalau dah sedia, tulis sedia dekat ruang chat. Alright, baik. So, mari kita lihat soalan yang pertama. Okey. Soalan yang geometri koordinat ni, kita ada 4 topik. Okey, kita ada 4 topik. Sebelum kita masuk soalan tu, kita ada 4 topik geometri koordinat. So, awak kena faham dalam topik geometri koordinat ni, dia ada kaitan dengan topik garis lurus matematik. Jadi, saya harap awak dah faham lah geometri, garis lurus matematik. Jadi, bila awak dah faham, awak boleh buat geometri koordinat. Okey, untuk yang pertama, okey, kita ada belajar dalam ni pembahagi tembering. Okey, pembahagi tembering. Dan pembahagi tembering ni dia ada formula lah. Okey, pembahagi tembering ni dia ada formula. Formula ni kamu boleh buka buku yang sama. Dekat depan tu ada formula nombor yang ke 41.
Okey, 41. So di sini saya akan screenshot dan awak boleh lihat. Okey, apa maksud pembahagi tembering? Okey, awak kena tahu dulu. Sebelum awak gunakan formula ni, awak kena tahu dulu apa fungsi pembahagi tembering ni. Okey, pembahagi tembering ni digunakan semasa awak nak cari koordinat antara tiga plot. Okey, contoh kita ada A, kita ada B, kita ada C. Okey, koordinat kat sini contohnya -2, 1, sini B, X, Y, C adalah 6, 4. Contoh contoh ini sekadar contoh sahaja. Lepas tu awak nak cari koordinat sesuatu koordinat tu. Okey, awak nak cari sesuatu koordinat tu. Okey, pembahagi tembering ni biasanya yang mana duduk di depan di sini dekat XY ni adalah koordinat yang paling tengah. Okey, koordinat yang paling tengah. Contohnya dalam satu garis lurus. Okey, ini contohnya yang satu garis lurus. Okey, kita ada A, kita ada B, kita ada C. Awak tahu koordinat A, awak tahu koordinat C. Jadi B ni awak nak cari koordinat di tengah-tengah. So di tengah-tengah itu adalah B. Jadi di sini di depan sekali ini adalah pembahagi tembering iaitu tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Jadi awak kena faham formula ni sebenarnya adalah untuk mencari koordinat sahaja. Koordinat antara tiga plot. Okey. ABC ataupun PQR ataupun XYZ. Okey, kalau ada dua koordinat sahaja tak boleh guna pembahagi tembering. Dia mesti syarat dia adalah cukup tiga plot. Okey, mesti ada tiga plot. Okey. Yang kedua, katakan ada satu soalan di mana awak tak tahu pun koordinat uh, dia bagi PQR, contohnya dia bagi PQR, awak tak tahu pun koordinat P. Okey, awak tahu koordinat Q, contohnya 24, R adalah 39, contoh. Okey, tapi awak tak tahu pun koordinat P. Tapi yang tengah-tengah tu awak tahu, tengah-tengah tu awak tahu koordinat Q. So andai kata kat sini ada satu lagi garis lurus. Okey, kemudian awak ada P, Q, R. Okey, awak nak cari formula ni awak nak guna tapi awak nak cari koordinat P. Okey, formula pembahagi tembering juga boleh digunakan. Tetapi yang tengah-tengah ni adalah Q. Okey, yang tengah-tengah ni adalah Q. Okey, awak tahu Q, awak tahu R, tapi tengah-tengah tu adalah Q. Jadi maksudnya formula ni koordinat tengah-tengah ni awak kena letak Q dekat sini, dekat depan. Bukan dekat dalam ni, bukan. Okey, tapi dekat depan. So dia ibarat dia adalah siapa pembahagi tembering? Pembahagi tembering adalah yang mana duduk tengah-tengah. Okey, yang mana duduk tengah-tengah ini adalah pembahagi tembering. Jadi yang mana tengah-tengah ni dia mestilah duduk di depan formula. Okey, depan formula tu dekat sinilah. Okey, dekat XY tu. Okey. So andai kata kalau awak nak guna formula pembahagi tembering ni, pastikan syarat dia cukup tiga koordinat. Lepas tu hanya satu koordinat je yang tidak dijumpai. Macam tu lah. Dan awak nak pastikan tengah-tengah tu mestilah duduk di depan. So dia jadi macam ni lah. 2, 4, lepas tu formula. Macam tu. Okey. Formula dia adalah NX1 tambah MX2 dan sebagainya lah. Ah, Okey. Ah, Dia macam apa orang kata, ikut je lah formula tu. Ah, Dia tak ada istilah pun. Okey. Alright. So awak kena ingat siapa yang tengah-tengah dia akan automatically duduk dekat depan sekali. Okey. Untuk formula. Okey, ini adalah perkara pertama yang awak belajar untuk geometri koordinat iaitu pembahagi tembering. Sebab biasanya pembahagi tembering ni orang lupa. Kita selalu lupa formula dia. Sebenarnya formula ni tak payah hafal pun. Okey, formula ni ada dalam SPM. Okey, jadi awak kena uh, tolong rujuk balik formula. Okey, tolong rujuk balik formula. Cuma cara guna je awak kena tahu. Okey, cara guna sahaja. Okey, ini yang pertama. Okey, pembahagi tembering. Yang kedua, okey, awak kena tahu
kecerunan serenjang. Masa matematik awak belajar kecerunan selari. Kali ini awak belajar kecerunan serenjang ataupun garis serenjang. Saya tulis garis serenjang lah. Kalau dalam matematik kita panggil garis selari. Tapi di sini kita tulis garis serenjang. Okey, serenjang ni kita ada satu lagi formula tambahan yang mana awak kena hafal. So saya nak awak hafal. Ini hafal. Okey. Sebab ini tak ada dalam exam tau. Maksudnya formula ni tak diberikan dalam exam. Jadi awak kena hafal. Okey, so formula dia adalah apabila 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 garis macam ni bersudut tegak, okey macam ni kan. Dia bentuk L shape. Lepas tu dia ada simbol petak macam ni. Dan boleh lebih kurang 90 darjah lah kita boleh cakap garis 90 darjah. Okey, apabila garis bersudut tegak 90 darjah ada simbol dan sebagainya. Okey, so formula dia adalah kecerunan yang pertama darabkan dengan kecerunan kedua sama dengan negatif 1. Okey, itu sahaja. Ini awak kena hafal. Okey. Yang ketiga luas. Okey, luas adalah 1/2 darab panjang darab lebar. Okey, salah. Okey, sebenarnya formula luas adalah diberi macam dalam ni dia bagi tak? Okey, dia bagilah. Ini. Ini luas segitiga diberi. Okey, bukan panjang darab lebar Tapi ini formula ni diberi. Tapi formula ni mungkin awak tak faham. Okey, awak tak faham. So, nak senang, saya buat macam ni 1/2 X, Y, X, Y, X, dot, 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 uh, dot, 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 sinilah. Okey, X, N, Y, N. Lepas tu tutup pagar X1 balik. Okey, macam ni. Kenapa saya buat macam ni? Sebab biasanya dalam buku teks kita belajar, kita darab silang. Macam tu lah. Tapi andai kata kalau awak ada 3 koordinat, so dia jadi X1, X2, X3 je lah. Lepas tu ditutupi oleh X1 balik. Ini nanti saya ajarlah cara jawab dia. Okay. So yang keempat, locus. So ada 4 perkara sahaja yang awak belajar. Okay. 4 perkara sahaja awak belajar. Yang pertama, pembahagi tembiring. Okey. Kedua, garis serenjang. Tiga, luas. Dan empat, locus. Locus ni ada dalam formula. So, formula dia adalah R sama dengan punca kuasa. Okey, yang ni lah. Okey, punca kuasa. Sorry, ini vektor maaf. Ini vektor. So, awak kena hafal formula locus. So, R sama dengan X tolak X1 kuasa 2 tambahkan dengan Y tolak Y1 X kedua. Kuasa 2. X2 tolak X1, Y2 tolak Y1. Okey, ini formula locus. Okey, so ini sahaja nota yang diberikan untuk geometri koordinat. Sekejap saya scroll naik atas. Okey, ini sahaja nota untuk uh, geometri koordinat. Sekejap. Yang nombor 1 dengan nombor 3 ni formula bagi tapi better awak hafal lah. Okey, awak hafal. So, ini pun awak hafal. Yang ni pun awak hafal. Okey. Okey.
So mana yang tak sempat salin tu nanti awak boleh tengok balik kawan awak ataupun recording video kelas kita. Okey, baik. Saya nak mula terus untuk soalan yang pertama. Okey, negeri Kelantan. Okey. Um, untuk yang pertama ni, okey, cara jawab dia sesimpel matematik. Okey. Dia macam mana nak cakap? Dia tak ada langkah-langkah lah. Okey. Tapi cara jawab dia sesimpel matematik sahaja. Kenapa? Okey, kita baca soalan. Rajah 8 menunjukkan ABCD. Okey. A terletak pada paksi Y. So awak tahu A adalah pintasan Y. So Y dia sama dengan 5. So bila A adalah pintasan Y, okay, sebab A terletak pada paksi Y. Jadi apabila dia pintasan Y, X dia mati. Okey, X dia mati. Jadi koordinat diberi adalah X mati iaitu 0. Okey, Y-nya adalah 5. Okey, so dia punya koordinat untuk A adalah 0, 5. Okey, jadi awak dah tahu dah koordinat untuk A. Okey, ini dalam soalan lah, soalan bagi. Alright. So awak ada koordinat A, kemudian awak ada koordinat D. Okey, yang tak ada koordinat adalah C dengan B sahaja. Okey. Jadi, apa lagi soalan bagi dalam ni? Okey, soalan bagi dalam ni adalah persamaan. Okey, persamaan tu maksudnya nama, nama garis. Jadi, untuk nama garis ni, kita kena cantikkan dia dulu. Okey, mesti cantikkan dalam bentuk, okey, bentuk Y sama dengan MX tambah C. Mesti cantikkan dia. Okey, sekarang dia punya persamaan dia tak cantik. Jadi, awak kena bentukkan Y tolak 2X tambah 9 sama dengan kosong ni awak kena pindahkan. Okey, pindahkan belakang. Sebab apa? Sebab X kena dekat belakang. Kan? So, awak pun kena pindahkan negatif 2 tu jadi positif. So, dia jadi Y sama dengan uh, negatif 2 jadi 2X. Okey. Tambah 9 jadi tolak 9. Ini adalah nama bagi BC. Okey, ini adalah nama bagi garis BC. Baru cantik. Okey, tapi tak ada markah. Sebab dia belum masuk soalan lagi. Okey, awak kena cantikkan dulu nama dia. Okey. Alright. Lagi satu, cuba awak zoom sikit kertas awak tu. Okay, awak zoom sikit pandangan tu. Awak perasan di sini, dia ada simbol petak kecil tapi dia pudar, maaf dia pudar. So, sini adalah 90 darjah. Okay, dia adalah 90 darjah. Dia punya warna dia pudar sangat. Okay, bila awak nampak simbol macam tajam ni, okay, awak dah boleh cakap dia bersudut tegak 90 darjah. Okay, maksudnya di sini dia cakap garis BC, okey, garis BC ini bersudut tegak bersama dengan siapa? Bersama dengan garis CD, betul tak? Jadi bila kita cakap garis BC bersudut tegak dengan CD, maka garis BC ini adalah serenjang dengan CD. So maksudnya kita boleh cakap BC serenjang dengan CD. Okey. Maka kita boleh cakap bahawa formula serenjang kita boleh gunakan. Okey, formula serenjang kita boleh gunakan. Okey, apabila garis 90 darjah, maka garis serenjang berlaku. Okey, so garis serenjang berlaku, kita gunakan formula M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Okey, so kita ada jawapan untuk yang pertama. So di sini saya tuliskan jawapan dia. Okey, M1 sama M1 M2 sama dengan negatif 1. So M1 dia adalah merupakan M bagi garis BC. Okey, kecerunan bagi garis BC. Okey, kecerunan bagi garis BC ni adalah kecerunan yang pertama. Okey. Kemudian M
Dua. M2 kita adalah MCD. Okey. Ini satu, ini dua. Okey. So MBC darab dengan MCD. So saya buat warna lain lah. Saya buat warna biru. MCD. Okey. Sama dengan negatif satu. Dan awak tahu pun kecerunan bagi BC. Okey, awak tahu tak kecerunan bagi BC berapa? Siapa boleh jawab? Dua kan? Sebelah X tu. So di sini saya gariskan nombor dua ni. Okey. Jadi awak gantikan kecerunan BC tu, awak letak nombor dua. Lepas tu awak tulis MCD sama dengan negatif satu. Jadi awak nak cari MCD awak adalah negatif satu per dua. Okey, negatif satu per dua. Awak dapat satu markah di sini. Okey, sebab apa? Sebab awak dapat kecerunan bagi garis CD. Kan, betul tak? So berbalik kepada matematik, lepas dapat kecerunan, awak kena buat apa? Kena cari pintasan Y, betul tak? Ingat tak matematik yang saya ajar sebelum ni? Step satu adalah cari dua koordinat. Okey, step dua adalah cari kecerunan. So cari kecerunan, awak dah gunakan formula serenjang, betul tak? Jadi step yang ketiga adalah cari C ataupun pintasan Y. Cari pintasan Y. Yang keempat adalah bentukkan persamaan. Sama je macam matematik. So sekarang kita dah dekat step yang kedua, dah selesai. So nak pergi cari pintasan Y adalah kita cari je mana-mana koordinat yang kita nampak dalam garis C ataupun D. Okey? Sebab kita cerita pasal CD. Jadi kita tengok CD sahaja. So kita tengok CD di sini, kita nampak oh ada satu koordinat lah iaitu koordinat D. Okey? Koordinat D kita adalah negatif 6 dengan negatif satu. So di sini kita tulis, saya tanda rightkan untuk D D ni maksudnya kita nampak. So D adalah negatif 6, negatif satu. Okey? Jadi kita dah ada X dan Y. So kita boleh cari pintasan Y menggunakan, maaf ruang saya kecil sikit. Okey. Ini saya pindah tepi. Saya harap orang faham. Sini lah saya pindah atas. Okey. So kita masukkan dalam Y sama dengan, sorry, saya suka ajar macam matematik. Y warna biru. Okey, M warna biru, X warna biru, warna hitam. Maksudnya kat sini saya ubah nilai warna biru sahaja. So biru kita adalah Y. So Y dia adalah negatif satu. Okey. Sama dengan M kita adalah negatif satu per dua. So kita letak negatif satu per dua. X kita darab. Sebab dia rapat. Rapat maksudnya darab. Jadi X kita ada negatif 6. Okey. So C kita kena cari dengan menggunakan shift solve. Okey. Ataupun kamu kira macam biasa. Negatif satu per 2 kali 6. Sorry, kali negatif 6. Dapat 3 kan? So, negatif satu sama dengan positif 3 tambah C. Dan 3 tu pindah jadi negatif, maka di sini dapat negatif 4. So, C awak dah jumpa negatif 4. Okey, sebab 3 ni pindah jadi negatif. Negatif satu tolak 3 dapat negatif 4. Dan akhirnya bentukkan persamaan Y sama dengan M dia adalah negatif satu per 2 X tolak 4. Okey, boleh. Berapa markah agak-agak kat sini? Okey, markah dia dekat sini macam matematik. Awak dapat kecerunan, awak dapat satu markah. Awak dapat dia punya C, awak dapat satu markah. Awak dapat dia punya persamaan, awak dapat satu markah. So, 3 markah. Okey, alright. Saya bagi awak masa untuk menyalin. Sekejap langkah ni saya ambil balik. Okey.
Okey, dah salin Saya harap awak dah salin. Kita sambung. Oops. Kita sambung ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang kedua. A2 koordinat titik C. Okey, koordinat titik C ini saya bersihkan sekejap. Okey, awak dah tak perlukan semua ni. Okey, sekarang ni awak perlu tengok garis BC awak adalah Y sama dengan 2X tolak 9. Lepas tu garis CD awak tadi yang baru tadi awak dapat iaitu Y sama dengan negatif 1/2X tolak 4. Betul tak? Yang ini yang awak cari tadi. Garis CD. CD dah ada nama CD dah ada nama. Sebab awak dah cari jawapan dia. Okey. So, bila awak dah jumpa dua garis, okey, awak ada garis BC di sini, awak dah ada. Lepas tu awak dah ada CD. Tapi awak nak cari koordinat C dekat titik tengah-tengah ni. So, bila dia macam ibarat, kita ada orang satu. Ni orang, nama dia BC. Okey. Ni orang dia, nama dia CD. Bila dia bertemu, dia berlanggar. Okey, bila dia berlanggar, maka dia carilah persamaan. Apa yang persamaan antara dia, antara CD dengan BC. So, apa maksudnya kat sini? Bila dia berlanggar, berlanggar kat sini, dia kena gunakan persamaan serentak. Sebab dia langgar bersama-sama. Okey, dia accident dekat tengah-tengah tu. So, bila accident antara dua garis, saya ulang balik. Bila dia accident berlanggar antara satu sama lain, maka dia kena gunakan persamaan serentak. Okey, saya ulang. Persamaan serentak. Okey. Kalau accident Kalau accident. Kalau accident. Okey. Biasa kalau accident orang claim insurans. Tapi kita tak. Kalau kita buat mat, kita kalau nampak orang accident, kita buat persamaan serentak. Okey. So macam mana nak buat persamaan serentak? Okey. Cara dia adalah macam matematik moden. Okey. Sebenarnya saya belum ajar awak lagi. Tapi persamaan serentak tu kita akan belajar selepas habis penangkulan logik nantilah. Okey. Tak apa. Kita belajar awal sikit Alright. So, untuk jawapan yang kedua ni saya buat dekat atas ni. So, awak awak boleh salin dengan nampak jelas. Okay. So, tulis dulu persamaan yang pertama. Okay. Awak dapat Y sama dengan 2X tolak 9. Awak tulis jarak-jarak sikit. Okay. Tulis jarak-jarak sikit. Ini adalah persamaan BC. Okay. Kemudian persamaan CD. Persamaan CD awak adalah Y sama dengan negatif 1/2X tolak 4. Okay. Lepas tu awak buat macam table, awak buat macam ni. Okay, buat macam ni. Macam ni lah kot. Okay. Bahagikan dia setiap satu part. Okay. Dan awak buat macam bentuk main tic-tac-toe lah kan. Macam ni. Okay. So, macam mana nak buat penghapusan dan penggantian? Okay, kita kena gunakan kaedah penghapusan dan penggantian. Siapa yang kita nak hapuskan? Okay, confirm lah awak nampak benda yang paling senang kat sini, rezeki depan mata ni, Y. So, awak tembak dia. So, macam mana nak tembak? Letak tembak, letak peluru, tembak Y. So, macam mana? Positif dengan positif, awak belajar sepatutnya positif. Tapi awak tembak dia, dia jadi negatif. Okay, tukar dia jadi negatif. Okay, maksudnya kat sini, kalau Y tolak Y, matilah, kosong. Kan? Kalau awak buat tambah, dia jadi 2Y. Dia tak mati, dia lagi kuat adalah. Betul tak? So, awak kena tolak. Okay, sebab dia positif dengan positif dia jadi negatif. Dia maksudnya awak kena terbalikkan dia lah. Macam tu. Okay, so ni kosong. So bila sini tolak, sini pun kena tolak. Sini pun kena tolak. Okay. So 2 tolak dengan negatif 1/2. Awak tekan kalkulator, awak dapat 2 tolak dengan negatif 1/2. Awak akan dapat 5/2. Okay. Ini tolong tekan kalkulator. Okay. Tekan kalkulator. Awak dapat 5/2x. Okay. Ni sama dengan. Okey. Kemudian 9, sorry, negatif 9, jangan lupa negatif. Negatif 9 tolak dengan negatif 4, awak akan dapat negatif 5.
Sini awak akan dapat negatif 5. So, awak keluarkan di sini kosong sama dengan 5/2x tolak 5. So, negatif 5 ni pindah. Dia jadi 5 positif. Okay. So, sama dengan 5/2x. So, 2 pindah jadi darab. Okay, 2 pindah jadi darab. Dia jadi 10 lah. Okay, dan awak boleh cari nilai x. So, x awak adalah 10/5 dapat 2. Okay, 5 darab pindah jadi bahagi. Okay, ha, oops. Yang ni, okay, awak dapat nilai dia. Lepas tu awak gantikan dalam mana-mana persamaan. Mungkin awak dah dapat nilai x tu, awak gantikan dekat persamaan 1. So, kita ada y sama dengan 2x tolak 9 kan? Awak pilih persamaan 1 kan? So, y sama dengan 2 kali 2. Sebab x dia awak dah dapat 2. So, tolak dengan 9 sama dengan 4 tolak 9. 4 tolak 9. So, awak dapat berapa? Negatif 5. So, koordinat C awak, awak dah dapat. C awak adalah 2 dan negatif 5. Okay? So, di sini awak dapat uh, apa ni? Jawapan. Okay, 2 markah lah kalau betul. Okay, ni 2 markah terus. Okay, so ini adalah jawapan nombor A2. Okay, dah salin Saya sambung. Okay, cari soalan yang seterusnya. Cari luas segi empat ABCD. Okay, so di sini masalah dia adalah awak dah tahu koordinat dia. Yang ni saya padam Okay, yang ni saya dah padam. Awak tengok kat sini, C awak tadi awak dapat 2 dengan negatif 5. Okay, A tadi awak dapat koordinat dia adalah kosong dengan 5, betul tak? Sekarang ni isu dia adalah awak tak tahu pun koordinat B. Macam mana awak nak cari luas? Sebab luas ni menggunakan semua koordinat. Okey, sebenarnya awak dah tahu dah koordinat B adalah y dia 5. Okey, x dia je awak tak tahu. Okey, betul tak? Sebab y dia sebaris sahaja, satu line sahaja. Okey, dia line tegak sahaja. So, y dia adalah 5 jugalah. Cumanya x dia awak tak tahu. Okey, macam mana nak cari nilai x dia adalah, okey, awak gunakan persamaan BC tadi. Okey, tapi y dia awak tahu. Okey, awak gunakan garis BC. Awak pinjam nama dia, pinjam nama BC ni. Awak pinjam nama BC. Lepas tu awak pinjam Y sama dengan 5. Sebab dia adalah persamaan serentak sebenarnya. Okey, Y sama dengan 5 dengan garis BC. Dia sama je. Ini garis BC. Ini adalah garis Y ataupun garis AB. So, garis AB berlanggar dengan BC. So, pertemuan di tengah ni adalah persamaan serentak iaitu koordinat B. Jadi awak ada
di sini untuk cari koordinat B. So, first, awak ada Y sama dengan 5. Ini garis AB, betul tak? Okey. Kemudian garis BC. Garis BC adalah Y sama dengan 2X tolak 9. Okey. 2X tolak 9. So, buat je persamaan serentak macam tadi. So, yang ini awak terus masuk ganti sahaja. Ganti sahaja. So, ini Y sama dengan 5. So, 5 sama dengan 2X tolak 9. Okey. So, 5 tambah 9 sama dengan 2X. Kan? Sebab negatif 9 pindah jadi tambah. Okey. Lepas tu 5 tambah 9 dapat 14. Sama dengan 2X. Lepas tu nak cari X tu, 2 ni pindah jadi bahagi. Okey. So dapatlah X sama dengan 14 bahagi 2 dapat 7. Jadi koordinat B awak adalah X awak 7. Lepas tu Y awak 5. Boleh je cari koordinat B ni sebenarnya. Okey. Lepas tu awak ada koordinat A. Koordinat A awak adalah, sekejap saya tulis kat sini. Ini B. Koordinat A awak adalah 0, 5. Koordinat B awak 7, 5. Koordinat C awak adalah negatif, sorry, 2, negatif 5. Ini daripada jawapan 2, negatif 5. Okey, koordinat D awak adalah daripada soalan negatif 6, negatif 1. Okey. So, masukkan dalam formula luas. Okey. So, luas samaan dengan 1/2 ada palang. Okey, ada palang besar. So, bagi saya lah, kalau kamu nak tahu cara nak menjawab soalan luas ni adalah siapa yang buka pintu. Dia mesti ada orang yang jaga pintu pagar. Okey, orang yang jaga pintu pagar ni, dia kena buka, dia lah yang kena tutup. Okey, orang yang sama. Jadi, katakan kalau awak pilih A ni sebagai pemula, dia lah sebagai penutup. Okey, so kalau saya pilih A sebagai pemula, jadi saya letak sini kosong X, Y dia 5. So, penutup dia juga kosong X, Y dia 5. Okey, dia macam tu lah. Jadi, awak tulis macam tu. Pembuka dan penutup mestilah orang yang sama. Okey, seterusnya awak letak sini 7, 5. 7, 5. Kemudian 2, negatif 5. Kemudian negatif 6, negatif 1. Okey, tutup. Macam itulah cara dia. Okey. Jadi apa lagi? Okey, macam mana nak kira luas ni? Okey, 1/2 tu biarkan. Palang tu biarkan. Okey. Okey, yang pertama adalah kosong ni awak darab ke bawah. Okey, kosong darab ke bawah, nombor 5. Okey, bawah kanan. Sama juga 7 ni awak darab ke bawah kanan, 2 ni awak darab bawah kanan, negatif 6 ni awak darab bawah kanan. Okey, darab silang. Okey, so kita buat dulu. Kosong, sorry, awak kena buat satu lagi bracket. Kosong darab dengan 5. Okey, lepas tu tambah. Okey, kena tambah tambah 7 darab dengan negatif 5. Tambah 2 darab dengan negatif 1. Tambah negatif 6 darab dengan 5. Ini yang mana awak nampak dia punya hasil darab silang. Okey, macam ni. Ini adalah hasil darab silang. Okey, lepas tu awak tutup dia punya bracket kecil ni. Ni kita panggil tutup bracket petak lah. Square bracket ataupun orang panggil ubat stapler macam tu lah. Okey. Jangan lupa ini adalah untuk darab silang dari atas ke bawah. So, sekarang awak kena tolak. Tolak. Saya sambung sebelah ni. Tolak. Alamak, tak muat. Saya sambung tepi ni lah.
tolak. Okey, buka lagi ubat stapler ni. Okey. So awak kena darab ke atas pula. Tadi dari atas ke bawah kan. So dia bawa ke atas pula. Dia darab silang. Okey, macam ni. 5 darab 7, 5 darab 2, negatif 5 darab negatif 6, negatif 1 darab kosong. Okey. So awak buat 5 darab dengan 7, kemudian tambah 5 darab dengan 2. Okey. Lepas tu tambah negatif 5 darab dengan negatif 6. Kemudian tambah dengan negatif 1 darabkan dengan kosong. Okey. Tutup. Macam tu. Dia memang panjang lah. Tu yang lecehnya soalan ni sebab dia panjang. Okey. So kat sini, kosong darab 5 dapat kosong. 7 darab negatif 5 dapat negatif 35. Kemudian 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. Negatif 6 darab 5 dapat negatif 30. Okey. Kemudian tolak dengan 5 kali 7 dapat 35. 5 kali 2 dapat positif 10. Negatif 5 darab dengan negatif 6 dapat positif 30. Eh. Okey. Lepas tu 1 darab kosong dapat kosong. Okey. Baik. Sekarang awak tambahkan je lah. Semua ni awak kira. Okey. Ni awak kira lah. Berapa nilai dia? Kosong. Negatif 35 tolak 2 tolak 30. Negatif 35 tolak 2 tolak 30. Dapat negatif 67. Okey. Kemudian tolakkan dengan um, ni berapa? 35 tambah 10 tambah 30. Dapat 75. Okey, 75. So, awak buat lagi jawapan dia. Awak dapat 1/2 palang jawapan. Jawapan ni berapa? 6, negatif 67 tolak 75. Awak dapat negatif 142. Okey, palang negatif 142. Okey. So, apa function palang ni? Palang ni adalah dia mempositifkan jawapan awak tadi. So, dia jadi 142 tu positif. Okey, kalau awak tak percaya, awak tekan kat kalkulator ni. Shift. Lepas tu awak tekan. Saya lupa lah. Apa Tak ada kot kat sini. Saya dah tak ingat. Okay, biarlah. Saya dah lupa. Okey, tak apa. Ah, tak apa. Jawapan dia akan jadi positif lah. So, 142 tu bahagi dengan 2 dapat 71. Okey, so jawapan dia adalah 71. Mesti positif. Okey. So, itulah luas. Tapi kalau awak nak tahu kan, macam mana kita nak pastikan jawapan kita ni dapat jawapan yang sentiasa positif walaupun kita tak payah buka dia punya palang. Okey, tak apa. Ini betul je, tak ada masalah. Sukalah pelajar suka buat macam ni, tak ada masalah. Tapi saya risau nanti dia lupa nak matikan negatif. Okey. Saya lagi nak bagi nasihat. Kalau awak dapat koordinat A, B, C, D, okey, awak kan main buat je kan? Awak kan jenis yang main buat je. A adalah X1, Y1, B adalah X2, Y2, C adalah X3, Y3, D adalah X4, Y4. Kadang-kadang pelajar ni dia main letak je. Tak ada masalah. Jawapan awak masih betul. Okey. Tapi tips saya, kalau awak nak pastikan jawapan awak ini sentiasa positif, pastikan awak buat dalam bentuk lawan arah jam. Okey? Pastikan awak buat dalam bentuk lawan arah jam supaya awak dapat jawapan ini positif. Tak ada masalah Ni just nak bagi sedikit tips lah. So kalau awak tengok kat sini, okey? Dia start dengan A, B, C, D. So bila awak start dengan A, B, C, D, dia ikut arah jam, betul tak? Kan? Sebab tu awak dapat jawapan negatif. Tapi kalau awak buat ikut lawan arah jam, macam A, lepas tu D, C, B, okey, nanti tak percaya, nanti awak try buat, nanti awak akan dapat jawapan dalam positif.
Tapi sama je jawapan dia, still lagi 71. Okey. So pastikan awak dapat jawapan yang positif lah. Okey, di sini satu markah. Okey. Sini awak dapat satu markah. Okey, sini pun awak dapat satu markah. So ada tiga markah. Okey, kita ada lagi masa dalam 40 minit lagi. Jadi saya nak bagi awak rehat dalam masa 4 minit sebelum saya sambung soalan yang kedua. Okey, sebelum tu kalau awak faham, tulis faham. Kalau tak faham, awak boleh tanya dalam ruangan chat ni. Okey, so kita sambung lagi. Hmm, sekarang dah pukul 9.55. Jadi kita sambung soalan yang kedua, negeri Sabah. Hmm, okey.
Yang ini saya lajukan sikit lah sebab masa pun tinggal lagi 35 minit. Okey. Kalau tak sempat tak apa, kita sama minggu depan lah. Okey, saya cuba sempatkan. Okey, Rajah 15 menunjukkan garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 3. So, ini adalah nama garis bagi AB. Okey, garis AB ni nama dia adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 3. So, yang ni saya letak sebelah ni, saya tuliskan nama dia AB. Okey, kemudian dia juga menyilang pada garis X sama dengan beta. So, di sini dia berlanggar. Okey, dia berlanggar garis X sama dengan beta ni, dia langgar dengan Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Maksudnya di sini accident, bila accident gunakan persamaan serentak. Okey, kalau accident je persamaan serentak. Okey, kemudian dia juga menyilang paksi Y di B. Okey, so B ni juga adalah pintasan Y. Okey, ini adalah pintasan Y. Maksudnya bila dia pintasan Y, X dia kosong. Okey, X dia mati, Y dia adalah di sini. Awak tengok garis dia. Ini adalah Y sama dengan MX tambah C. So, C adalah pintasan Y. So, nilai 3 ni adalah C. So, pintasan Y dia adalah C, iaitu 3. Okey, so koordinat B ni awak dah dapat. Okey, koordinat B awak dah dapat. Okey, baik. Kemudian, dia cakap sudut ABC. Okey, sudut ABC, B adalah di tengah. Jadi sudut dia berada dekat B, iaitu 90 darjah. Jadi ABC adalah segitiga. Okey, di mana B adalah di tengah-tengah. So di sini sudut dia adalah 90 darjah. Okey. Maka di sini adalah AB berserenjang dengan BC. Jadi awak kena cari kecerunan bagi AB dulu. Okey, kecerunan bagi AB di sini awak dah dapat. MAB adalah negatif 2. Okey. Di sini adalah kecerunan AB. Okey. So, untuk jawapan yang pertama ni, okay, jawapan dia adalah MAB adalah negatif 2. Betul? Kemudian, bila dia serenjang, awak tahu bahawa awak boleh gunakan formula M1, M2 sama dengan negatif 1. So, MAB, MBC, okay, sama dengan negatif 1. Okey, MAB, MBC sama dengan negatif 1. Dan di sini awak tahu MAB awak adalah negatif 2. So, negatif 2 MBC sama dengan negatif 1. Awak boleh bawa negatif 2 ni jadi bawah. Okey, jadi bahagi. So, dia jadi MBC sama dengan negatif 1/-2. Ataupun 1/2 lah, kan? Betul tak? Sebab awak buang negatif dia siap-siap. Ya, potong negatif dia siap-siap, dia terus jadi 1/2. Okey, boleh? So, di sini, awak dah dapat kecerunan BC. Okey, kecerunan BC dia adalah 1/2 positif. Okey, isunya adalah awak kena cari koordinat dia. Okey, koordinat di sini, di bawah ini. Okey, koordinat C. Okey, tapi awak tahu kecerunan dia adalah 1/2. Buat macam matematik hari tu yang last kita belajar, kecerunan matematik kita punya formula adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolak X1. Di mana kita ada B kita adalah 0,3 dan juga C kita adalah beta kosong. Okey, terbalik pun tak apa, tak ada masalah.
So sini X1, Y1, X2, Y2. Okey, jadi kita masukkan dalam formula. Okey. So M kita adalah 1/2, betul tak? So biar je lah macam tu. M kita yang dalam formula pula kita ada Y2 iaitu kosong, kosong per beta. Okey, kosong per beta ditolakkan atas bawah. Okey, kosong per beta ditolakkan atas bawah untuk 3/0. Okey. So yang ini sebenarnya dia adalah sama dengan 1/2, betul tak? Sebab jawapan dia awak dah ada. 1/2. Awak cuba buat balik sahaja kecerunan ni. Okey, 1/2. So awak samakan dia lah dengan 1/2 tu. Okey. So awak dapat kosong tolak 3 sama dengan -3. Beta tolak kosong dapat beta. Okey, sama dengan 1/2. So, beta ni bahagi jadi darab. So, 2 ni bahagi jadi darab. So, dia akan jadi -3 kali 2. Okay, sama dengan beta. Sebab beta darab 1 dapat beta lah kan? Ataupun kat sini saya tulis 1 je lah. Okay, bagi awak nampak. Okay, darab silang. Okay, sebab bahagi pindah jadi darab. Okay, lepas tu beta sama dengan -3 kali 2 dapat -6. Okey, inilah jawapan dia. Dia panjang sikit lah. Okey. So, bila awak dapat MBC ni, awak dapat 1 markah. Awak dapat jawapan beta ni, awak dapat 1 markah. Okey, ini untuk jawapan A. Untuk jawapan B, untuk cari koordinat A, cara dia sama macam awak buat dalam soalan yang tadi saya ajar. Macam mana awak nak dapatkan koordinat B. Okey, gunakan persamaan serentak. So, sebelum awak buat persamaan serentak, awak namakan dulu nama garis tersebut. So, di sini awak ada X sama dengan beta. Beta kita adalah -6. Kemudian awak ada dia berlanggar dengan garis Y sama dengan -2X tambah 3. So, dia berlanggar dengan garis Y sama dengan -2X tambah 3. So, bila awak dah ada X sama dengan 6, awak masukkan je dalam X tersebut. Okey. So, gantikan X tu awak dapat Y sama dengan -2 kali dengan X dia -6. Okey. Tambah 3. So, awak akan dapat -2 darab -6 dapat +12. +12 tambah 3 dapat 15. Okey. So, koordinat, ini jawapan B eh. So, koordinat bagi A adalah -6 untuk X. Sorry, -6 ni warna merah. Okey. Y dia adalah 15. Okey, 1 markah sahaja. Okey. So, di sini koordinat A dia adalah -6, 15. Okey, koordinat C dia adalah -6, kosong. Okey. Okey,
Baik, sekarang awak dah siap untuk mencari koordinat A, B dan C. Maka bila awak dah dapat koordinat tiga-tiga tu, awak boleh cari luas. Cadangan saya adalah awak cari luas dalam bentuk lawan arah jam. Nanti awak akan dapat jawapan dalam positif. Okey, so kita buat jawapan dalam lawan arah jam A, C dan B. So saya susun balik luas ni. Okey, ini jawapan C Jawapan untuk C. Kita ada A iaitu kosong, kosong ke? Bukan, 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 bukan. A adalah negatif 6 dengan 15. Negatif 6, 15. C kita adalah negatif 6 dengan kosong. B kita adalah 3 dan, sorry, kosong dan 3. Okey. So, ni saya cuba buat yang sebaik mungkin lah. Okey. So, 1/2 buka pagar dia adalah A iaitu negatif 6 dan 15. Kemudian C dia 6, negatif 6 kosong. B dia kosong 3. Kemudian tutup pagar tu juga adalah negatif 6, 15. Okey. Baik. Kemudian saya buat darab silang kat sini. Okey, awak darab silang negatif 6 darab kosong, negatif 6 darab 3 dengan kosong darab 15. Okey, so negatif 6 darab kosong tambah negatif 6 darab 3, kemudian tambah dengan kosong darab 15. Okey, kemudian jangan lupa awak kena tolakkan dengan yang darab silang seterusnya dari bawah ke atas. Okey, awak salin dulu, nanti kita semak jawapan. Okey, so yang ini lepas awak dah siap, mari kita kira sama-sama. Negatif 6 kali kosong dapat kosong. Negatif 6 kali 3 dapat negatif 18. Kemudian kosong darab 15 dapat kosong. So dapat negatif 18 je lah kat belah kiri ni. Kemudian tolakkan dengan yang belah kanan. 15 kali dengan negatif 6. Awak kena kira 15 kali dengan negatif 6. Awak dapat negatif 90. Kemudian tambah kosong. Kemudian tolak dengan 18. Okey. So mari kita lihat. Adakah jawapan dia dapat positif? Okey. Negatif 18. Okey. Kemudian tolakkan dengan 90. Dia akan jadi dalam kurungan lah. Awak kena buat kurungan. Kalau awak tak buat kurungan, nanti awak salah lagi. Pastikan setiap kali awak tolak, awak kena buat kurungan. Okey. Macam ni awak kena selesaikan dalam kurungan. So negatif 90 tolak 18, awak dapat negatif 108. Okey. Ah, kan? Negatif 90 tolak 18. Awak dapat negatif 108. Ha. Selesaikan dulu dalam kurungan. Baru awak masuk darab. Masuk darab. Baru awak selesaikan. Okey, negatif 18 tolak negatif 18 tolak dengan negatif 108. Awak akan dapat positif 90. Nampak? Awak akan dapat jawapan positif. Sebab awak buat lawan arah jam. Tapi sama je. So, awak dapat 45. Okey. So, ini jawapan dia untuk soalan C. Kalau saya tahu ini adalah luas.
Kalau luas maksudnya dia kuasa 2 betul tak? Jadi kita kena kalau awak faham, awak akan tulis 45 unit kuasa 2. Okey, kalau awak rasa takut jangan tulis. Okey, kalau awak rasa takut jangan tulis. Tapi kalau awak rasa awak tahu dan yakin awak tulis unit kuasa 2. Kalau luas kuasa 2 lah. Kalau isi pada kuasa 3. Okey. So saya harap awak dah siap salin. Kita pergi kepada soalan D. Okey, dia ada lagi soalan. Dia sebenarnya banyak tau. Okey. Okey, sekarang ni saya dah cover awak dua topik. Saya dah cover awak tembering. Silap. Saya dah cover awak serenjang dengan luas. Betul tak? Okey. Hari ni saya nak tambah lagi satu, iaitu locus. Locus. Kalau sempat nanti kita masuk tembering. Tembering ni soalan tiga. Tapi kalau tak sempat tak apa. Minggu depan ada lagi. Kalau saya nak sumbatkan awak empat-empat tu dalam satu hari, nanti sakit kepala awak kan. Jadi kita ambil pun paling-paling sampai local dululah eh. Okey. Baik. So soalan ni kita ada dua markah. So markah dia di sini satu markah. Kalau buat sini pun satu markah. Okey. Hmm. Alright. So untuk locus, saya bacakan awak soalan. Cari persamaan locus bagi S. So S ni adalah persamaan. Jika S bergerak dengan keadaan jarak dari B sentiasa sama dengan jarak antara B dengan C. Okey. Cari persamaan locus bagi S. Okey. Jika titik S bergerak dari B. Okey, saya ulang. Titik S bergerak dari B. Okey, S dari B bermaksud SB. Jarak SB. Okey, S dari B maksudnya garis SB. Okey, sentiasa sama. Sama. Sama dengan B dan C. Okey, jarak antara B dan C. So, garis SB sentiasa sama dengan B dan C. So, ini adalah persamaan locus. Okey, sekarang koordinat yang awak ada sekarang ni adalah koordinat B dan C sahaja. Betul? B dan C sahaja. S awak tak ada. Bila S awak tak ada, awak akan letakkan S ni sebagai X dan Y. Ini adalah random. Okey. So, formula dia awak kena tengok nota yang saya bagi. Okey, nota yang saya bagi di sini locus. So, awak buat X2 tolak X1 tambah Y2 tolak Y1. Okey, jangan lupa ada kuasa 2 dengan punca kuasa. Okey, mana tadi? Okey, di sini eh. So, katakan S ni adalah X1 Y1. Okey. Um, Ataupun apa-apalah. Okey. Hmm, kat sini saya letak uh, punca kuasa. Punca kuasa panjang sikit. Macam ni. Okey. Atau ada kurungan X.
Saya letak X dululah senang sikit. X tolak dengan B. Okey, B dia adalah 03. So di sini kita ada X dengan Y. Ini ada X dengan Y. Saya letak nilai X dia kosong. Saya sebenarnya macam ni tahu. Kalau awak tak ada nilai, awak letak ni yang X tu dekat depan. Okey, yang tak ada nilai tu letak depan. Okey, yang ada nilai tu letak belakang. Dekat sini kosong. Okay, X tolak kosong. Kenapa tolak? Sebab jarak. Jarak kena tolak lah. Okey, kuasa 2. Okey, tambah Y. Y dia awak tak ada nilai. So awak kena tolak dengan Y daripada B, iaitu 3. Okey, Y daripada B iaitu 3. Okey, kuasa 2. So ini adalah untuk lokus bagi SB. Okey, ini adalah lokus untuk SB. Okey, ini untuk SB. So saya tulis kat atas ni, ini adalah untuk SB. Okey, so dia ada sama dengan sebab dia sama jarak. So sama jarak dengan BC. So saya buat balik semula lagi satu punca kuasa ni. Okey, BC adalah, okey, awak letak dulu koordinat B. Koordinat B yang first. Okey, koordinat B itu adalah kosong. So saya letak sini kosong. Okey, dia akan tolak dengan koordinat X bagi C. Dekat sinilah koordinat X bagi titik C iaitu -6. So kosong tolak -6. Okey, kosong tolak -6. Kuasa 2 tambah dengan Y dia lah. So Y untuk B adalah 3. Okey, 3. Oops, 3. Kemudian Y untuk C adalah kosong. Okey, Y untuk C dekat sini kosong. So di sini kosong. Oops, sini. Okey, lepas tu tutup kunci kuasa ni panjang-panjang. Okey, so selesaikan. Okey, punca kuasa bila awak nampak ada kiri ada kanan, awak boleh potong punca kuasa ni. Okey, potong punca kuasa tu maksudnya hilanglah punca kuasa tu, betul tak? So dia tak adalah punca kuasa tu. So awak boleh selesaikan X tolak kosong sama dengan X. So awak dapat X kuasa 2. Okey. Hmm. So untuk ni awak buang punca kuasa tu, awak biar je dia terbuka. So bila dia terbuka ni saya jarakkan sikit lah. Okey. Alright. So, yang ini ingat yang saya ajar sebelum ni. Kalau ada kuasa 2, dia kembangan kuasa 2. So, ada 3 tempat duduk. Okay. First, Y. Y ni kuasa 2. So, dia dapat Y kuasa 2. Betul tak? Okay. Y kuasa 2. Letak Y kuasa 2. Okay. Lepas tu, yang tengah ni adalah darab. Yang tengah ini adalah darab. So, yang darab ni adalah awak darabkan nombor 2 ni, awak darab dengan -3. Awak akan dapat -6. Betul tak? So, sini akan dapat -6. Okey. 2 darab dengan -3 dapat -6. Lepas tu, -6 ni awak darabkan dengan Y. So, awak dapat -6Y. Betul tak? Maksudnya dekat tengah-tengah ni adalah awak darabkan dengan semua. Darab sahaja. Okey. Okey, kan ada 3 tempat duduk kan? Okey, last. Yang kanan ni. Okay, yang kanan ni adalah nombor 3 ni awak kuasakan dengan 2. So, 3 kuasa 2 sama dengan 9. Okey, 9. Sudah siap kembangan kuasa 2. Okey, so mari kita ulang balik. Tapi kita buat kat tempat lain lah. Ini awak tulis dulu, siap-siap. Okay, kita buat lagi sekali. Yang belah kanan pula. Okey. Oh, yang belah kanan tak ada kan? Tak apalah, nanti kita buat lain kali lah. So, ni dah tak ada. Dia dah jadi hilang. Macam ni lah cara dia. Okey, so kosong tolak dengan negatif. Jadi kosong tambah 6 lah kan? So, 6. 6 kuasa 2 dapat uh, kosong tolak-tolak jadi tambah. So, kosong tambah 6 dapat 6. 6 kuasa 2 dapat 36.
So 36 di sini. Okey, tambah dengan 3 tolak kosong. 3 tolak kosong dapat 3 lah. 3 kuasa 2 dapat 9. Okey, macam tu. Okey, baik. So awak pindah sahaja. Pindahkan ke kiri. Pindahkan ke kiri, maka dia jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9. Kemudian tolak 36 tolak 9 sama dengan kosong. Kenapa dekat sini jadi tolak? Sebab saya pindahkan ke kiri. So dia jadi negatif. Okey. So awak boleh kira selesaikan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6Y tolak 36 sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab saya potong je 9 ni. Dah siap. Okey. So ini persamaan lokus. Persamaan lokus tu apabila awak membuat soalan ni, awak berhenti sampai mana awak tak boleh kira. So sampai sini awak boleh kira lagi tak? Tak boleh kan? Sebab dia huruf yang berbeza. Okey, huruf yang berbeza, spesies yang berbeza. Jadi dia tak boleh kira. Jadi awak kena biarkan macam ni sahaja. Okey, berapa markah di sini? Dekat sini dia bagi 3 markah. So, pemarkahan dia di sini satu markah jawapan betul. Uh, Sini dapat satu markah untuk jalan kira yang pertama. Mungkin di sini dapat markah lagi satu, saya tak tahu. Sebab ada 3 markah kan? Okey, so itu sahaja jawapan untuk locus. Senang je locus. Locus tu awak tahu cara jawab, tahu cara kembang, insya-Allah boleh. Okey, ada lagi 7 minit, nampaknya tak sempat. So dengan itu saya nak tunjuk sikit lah contoh-contoh soalan kembangan kuasa 2. Hmm, saya tahu ada yang keliru. Macam mana saya dapat kembangan kuasa 2 seperti jawapan ini? Tapi saya bagi contoh lain lah katakan awak ada X tambah 4 kuasa 2. Betul tak? Tapi biasanya dalam exam awak akan buat 2 kali. Awak akan buat X tambah 4 darabkan dengan X tambah 4. Benda ni leceh tau sebab awak kena kira sikit-sikit. Okey, awak kena kira X darab dengan X dapat X kuasa 2. Lepas tu X darab 4 dapat 4X. Okey, lepas tu awak dapat 4 darab X dapat 4X. Lepas tu 4 darab 4 dapat 16. Lepas tu awak kena kira lagi. Betul tak? Saya cuma tunjukkan cara pintas yang macam mana saya terus dapatkan Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9. So dengan itu, saya tak gunakan cara ini. Okey, saya gunakan cara tempat duduk. Bila ada kuasa 2, saya sediakan 2 tempat duduk. Kalau set, dia akan jadi macam 2 tempat duduk kan? Dia ada tambah 4 dengan X tolak 4. So dia jadi macam, awak tahu dia jadi X kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Macam tu lah. Dia ada 2 tempat duduk kan? Yang ini kalau awak belajar dalam cert ataupun cert konjugat, dari 2 tempat duduk sahaja. Sebab nilai yang sama, simbol yang berbeza. Kan? Tapi untuk yang kembangan kuasa 2 pula, dia ada 3 tempat duduk. Dia special case. Yang hujung-hujung ni awak tahu X tu awak letak je X, 4 tu awak letak je 4. Okey? Tapi dengan syarat dia mestilah kuasa 2. Jadi di sini sebab tu saya terus tulis di sini X kuasa 2, sini 16 sahaja. Okey, yang tengah ini je masalah dia.
Tengah ini adalah hasil darab. Maksudnya nombor 2 tu awak bawa turun. Okey, 2 tu awak turun. Lepas tu 4 darab X dapat 4X. Okey, akhirnya awak akan dapat 8X. Okey, positif. Okey, positif 8X. So, nampak tak? Jawapan dia sama je. Bila saya dulu, saya belajar cara kembangan macam ni, tiga tempat duduk ni, dia jadi senang tau. Dia jadi lebih mempercepatkan jalan kerja saya. Jadi, lama-lama kebiasaan saya buat benda ni, dia jadi macam satu kesenangan lah ataupun easy lah. Senang. Dah tak payah hafal pun tak apa. Maksudnya benda ni dia dah ada dalam kepala. So nanti korang praktis lah buat soalan macam ni. Korang boleh je reka soalan macam-macam. Korang boleh je reka X tolak 3 kuasa 2. Korang boleh reka je Y tambah 5 kuasa 2. Korang boleh reka je mana-mana soalan 2X tambah 3 kuasa 2 kan. Boleh sahaja, tak ada masalah. Okay, yang penting korang kena buat praktis. Sebab praktis make perfect. Okay, alright. So saya rasa dah tak sempat nak ajar soalan seterusnya. Jadi, hmm, sampai sini je lah kot. Minggu depan lah kita sambung untuk soalan 3 dan soalan 4. InsyaAllah kalau apa-apa, kalau awak tak faham, awak boleh je tanya saya dekat WhatsApp. Okay? Alright. So, seperti biasa kita tamatkan kelas kita dengan bacaan Tasbih Kafarah dan Surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey. So sekian sahaja kelas kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Oke, bro. Okey, sama-sama. Semoga